Okey, baik. Assalamualaikum. Baik, hari ini cikgu nak terangkan berkenaan dengan jawapan daripada modul JSS. Okey, tadi cikgu dah bagi skema jawapan. Okey, baik, ini adalah penerangan ya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan mineral? Mineral adalah pepejal, pepejal yang wujud secara semula jadi. Okey, sama ada dengan struktur hablo atau komposisi kimia yang tertentu. Okey, ada dua jenis bentuk mineral yang terbentuk pada muka bumi kita. Satu dalam bentuk unsur. Okey, satu dalam bentuk sebatian. Yang bentuk unsur ni yang mahal-mahal yang cikgu dah terangkan dalam kelas. Yang mana mereka terdiri daripada unsur asal mereka sendiri. Tak ada campuran apa-apa. Okey, contoh dia emas, berlian, perak. Okey, jadi kalau kita jumpa emas dalam tanah, itu adalah unsur yang tidak ada campuran dengan apa-apa. Itu adalah unsur asal. Okey, jadi dia adalah unsur yang tidak reaktif. Okey, sebab tu dia tidak bergabung dengan apa-apa. Okey, yang kedua dalam bentuk sebatian, contoh dia macam bauksit, hematit, galena dan calcitri. Ada banyak lagi dalam buku. Okey, ada lebih kurang 6 yang diberikan dalam contoh dalam buku teks. Okey, kemudian nombor 3, namakan unsur-unsur dalam batu kapur. Okey, batu kapur ni nama lain untuk batu kapur apa? Nama lain dia adalah kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat. Kamu kena tahu nama saintifik dia, baru kamu tahu apa yang ada dalam tu. Okey, contoh selain daripada batu kapur yang nama dia kalsium karbonat, apa dia? Marmar. Apa lagi? Tulang. Apa lagi? Kulit kerang. Ini adalah contoh-contoh lain yang mana unsur saintifik yang ada dalam tu adalah kalsium karbonat. Nama saintifiknya adalah kalsium karbonat. Jadi dalam kalsium karbonat ni ada unsur apa? Ada unsur kalsium dan karbonat di belakang ni terdiri daripada karbon. Nat yang belakang ni adalah oksigen. Okey, jadi ada 3 unsur yang ada dalam batu kapur. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya kita tengok sifat fizik dan sifat mineral dalam kegunaan dalam kehidupan harian. Yang ni cikgu tak terang, tapi kamu boleh cari sendiri apa kegunaannya. Contoh macam emas. Mineral emas kamu bagi contoh. Ataupun perak. Okey. Jadi dua-dua ni adalah mudah ditempa ataupun mulur. Okey, mulur tu maksudnya kamu boleh bentuk dia jadi bentuk lain. Contoh macam kita tengok perhiasan, barang kemas. Kegunaan dia dalam membuat barang kemas seperti cincin, rantai dan sebagainya. Jadi kita boleh ubah dia daripada bentuk batu, kamu boleh ubah dia jadi bentuk panjang ke, bentuk kunci ke, bentuk apa-apalah. Bentuk batu cincin ke, bentuk cincin, bentuk rantai dan sebagainya. Okay, kita boleh, itu adalah mulur. Dan dia juga mudah ditempa. Okey, boleh ubah bentuk. Kita tempa dia tak pecah. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya adalah asbestos. Okey, mineral asbestos. Yang ni tak ada dalam buku teks. Yang ni kamu boleh cari dalam buku rujukan. Okey, jadi dia mempunyai takat lebur yang tinggi dan kekonduksian haba yang lemah. Okey, iaitu dia boleh membuat pakaian kalis api untuk ahli bomba. Kalau kamu letak contoh yang lain. Okey, apa contoh lain yang ada untuk mineral? Kamu kata contoh apa lagi? Contoh lain. Okey, kamu boleh letak dekat sinilah. Okey, contoh silikon. Okey, tapi dalam tajuk ni kita tak belajar silikon. Silikon tu adalah pasir. Okey, jadi silikon katalah sini dalam buku teks mungkin ada kot. Okey, silibus lama ada silikon. Jadi sifat dia adalah untuk mempunyai takat didik, takat lebur yang tinggi, dan kekonduksian habanya adalah rendah. Dia tak boleh dikonduksikan haba dia. Pasir tak boleh konduksi haba. Kalau kita bakar pasir, dia tak panas. Okey? Sebab tu dia akan buat rumah. Untuk kegunaan buat rumah, buat bangunan dan sebagainya. Okey? Ini adalah contoh-contoh untuk mineral yang ada dalam bumi kita. Okey, baik. Yang bawah. Tengok yang bawah. Okey, 5A. Mineral dalam kerak bumi terdiri daripada unsur dan sebatian. Betul lah tadi kita tengok kan. Ada yang bentuk emas, tu unsur. Kalau sebatian, selain daripada unsur lah. Mineral yang
reaktif selalunya dia dalam bentuk sebatian. Mineral yang kurang reaktif dia bentuk dalam unsur. Okey. Okey, benar. Semua mineral semula jadi mengandungi logam. Okey. Itu adalah palsu. Okey, semua mineral tidak mengandungi logam. Okey. Kita kena ekstrak dia untuk hasilkan logam tersebut. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya, emas dan perak merupakan mineral unsur semula jadi. Ya, betul. Bauksit adalah contoh mineral sebatian oksida. Betul juga. Okey, yang ni kamu kena tengok kat mana? Tengok kepada nama dia. Okey, tengok dalam buku teks nama dia. Belakangnya, scientific nama untuk bauksit, hematit dan calciterite. Di belakangnya mesti ada perkataan oksida. Jadi, dia adalah mineral oksida. Okey, benarlah. Okey, baik. Yang bawah, pilih unsur logam dengan biji mineral semula jadinya. Okey, ni adalah logam yang ada dalam biji mineral untuk hematit. Dia terdiri daripada ferrum apa? Okey, ferrum oksida. Jadi, logam yang ada dalam tu adalah ferrum. Okey. Okey, baik. Dan sebagainya lah. Yang ni kamu tengok sendiri. Boleh tengok, rujuk melalui buku teks. Okey. Saya bagi contoh satu lah. Ni adalah ferrum oksida. Okey, sorry. Saya pemadam. Okey, bukan kat sini. Buku untuk hematit ni. Ni adalah ferrum oksida. Okey, jadi logam yang ada dalam ni, tengok nama yang paling depan ni. Okey, nama yang paling depan ni, dia adalah ferrum. Jadi, itu adalah logam dia. Okey. Kemudian, bauksit. Bauksit, aluminium. Ni bauksit adalah aluminium oksida. Ni yang mana cikgu ingat lah. Kamu sepatut kena hafal lah. Cikgu pun tak hafal lagi. Okey. Yang ni, dia ada logam mana? Logam selalu duduk depan. Okey. Ni adalah logam aluminium. Okey. Jadi, dia adalah aluminium. Okey. Calciterite. Timah oksida. Okey. Timah oksida. Jadi logam apa? Nama yang depan sekali. Okey. Depan tu timah. Jadi itu adalah logam untuk calciterite itu adalah timah. Dan yang lain-lain, malakit, galena dan sebagainya yang tu kamu rujuk melalui buku teks. Tengok nama dia yang paling depan. Itu adalah logam. Okey. Okey, baik. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey, muka surat ni. Okey, batu kapur. Okey, batu kapur. Okey, ingat balik batu kapur ni apa? Kalsium oksida. Okey, kita dah buat dalam eksperimen dalam makmal. Okey, dicampurkan dengan asid hidroklorik cair. Okey, bukan kalsium oksida. Kalsium karbonat. Okey, kita padam. Kalsium oksida. Dah bakar baru jadi kalsium oksida. Kalsium karbonat. Okey. Nama dia kalsium karbonat. Okey. Jadi, apa dia kalsium karbonat? Kalsium karbonat tu ada gas apa? Gas selalu benda yang bukan logam duduk di belakang. Gas-gas semua duduk nama di belakang. Okey. Jadi, gas apa yang ada? Kalau karbon, dia daripada unsur karbon dengan oksigen. Mestilah karbon dioksida. Okey. Okey, tulis persamaan tindak balas yang berlaku. Kalsium karbonat tambah asid hidroklorik yang akan menghasilkan garam kalsium ataupun kalsium klorida tambah karbon dioksida, gas yang dia akan keluar sebab dia ada karbon kan. Dan juga dia ada air. Kenapa dia ada air? Sebab dia asid. Dia mesti hasilkan air. Okey. Jadi dia akan menghasilkan persamaan tindak balas di atas ni lah. Ingatlah. Okey, kalau kamu tak boleh tulis kalsium klorida, tulis garam kalsium saja. Garam kalsium yang logam depan tu akan dihasilkan balik. Okey. Kemudian karbon dioksida daripada karbonat dan air ni daripada asid hidroklorik. Okey. Kemudian yang seterusnya, nombor 8, okey, menunjukkan eksperimen mengkaji kesan haba ke atas cengkerang laut. Tadi cikgu dah cakap dah, cengkerang laut pun adalah kalsium karbonat juga. Kan contoh tadi cikgu bagi kan. Semua tu kalsium karbonat. Okey. Okey, jadi ni adalah kalsium karbonat juga. Tapi yang ni dia dibakar.
Direct kita bakar. Ingat balik hari tu kita bakar kan? Okey, gas apa yang akan keluar? Ni bubuh air kapur. Nanti kita tengok kenapa kena ada air kapur ni. Okey, gas apa yang keluar? Macam tadilah, gas yang keluar, gas yang ada kat belakang ni. Nombor huruf nama yang ada di belakang ni. Gas apa? Gas karbon lah. Karbon apa? Karbon dioksida. Jadi gas yang dikeluarkan adalah gas karbon dioksida. Ya, bila gas karbon dioksida bertindak balas dengan air kapur, dia akan jadi apa? Air kapur ni akan jadi, confirm dia akan jadi keruh. Air kapur akan jadi keruh dengan kehadiran karbon dioksida. Okey? Ingat balik. Kalau kamu tiup air kapur tu guna straw pun, air kapur tu dia akan berubah warna menjadi keruh. Kenapa? Kerana gas yang kita bebaskan adalah gas karbon dioksida. Okey, yang tu kita buat uji kaji, sepatutnya yang tu untuk chapter pertama dalam respirasi. Tapi kita PKP masa tu kan. Okey, jadi kita tak buat. Okey, jadi air kapur akan jadi keruh. Okey, ingat balik. Kenapa air kapur keruh? Kerana ada gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida mai pada mana? Mai pada karbonat. Okey, yang seterusnya, unsur yang ada dalam cengkerang laut. Nama tadi cikgu kata, nama kalsium karbonat. Bila nama dia kalsium karbonat, kamu akan tahu dalam tu ada unsur kalsium, ada unsur karbon, ada unsur oksigen. Karbon, oksigen. Jadilah karbonat. Okey? Okey. Yang seterusnya, lengkapkan persamaan ni. Cengkerang laut, tadi dia nak bagi kamu keliru ni. Cengkerang laut, dia tak bubuh nama kalsium karbonat. Dia letak cengkerang laut. Tapi dalam otak kita, kita tahu dah. Cengkerang laut ni adalah kalsium karbonat. Dia adalah kalsium karbonat. Bila kalsium karbonat dipanaskan. Bila dia panas, ingat balik cikgu ajar tindak balas. Kalsium ni akan bergabung dengan oksigen. Panas ni maksudnya kita bagi oksigen dekat logam tu tadi. Apa-apa pemanasan mesti akan hasilkan oksigen. Okey? Jadi kalsium bergabung dengan oksigen, dia akan jadi kalsium oksida. Okey? Karbonat tadi juga dia akan bergabung dengan oksigen, dia akan jadi karbon dioksida. Jadi tindak balas tu dia jadi kalsium oksida tambah karbon dioksida. Okey? Ingat balik yang saya ajar itu. Untuk tindak balas apa-apa menggunakan oksigen, dia akan bergabung dengan nama yang depan dulu. Okey, nama yang belakang tu nanti kita tengok dia nak gabung ke tidak. Okey? Tapi untuk kalsium karbonat, dua-dua bergabung. Kalsium pun bergabung dengan oksigen, jadi kalsium oksida. Karbonat bergabung dengan oksigen, dia akan jadi karbon dioksida. Okey? Okey, ini adalah jawapannya. Jadi kalau kamu ingat balik, tindak balas yang satu lagi, eksperimen, tindak balas. Kalau kamu ingat, tindak balas di antara logam tambah dengan oksigen. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi logam oksida. Okey, ni tindak untuk chapter yang seterusnya, kerektifan logam. Okey, untuk chapter ni kita belajar pasal kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat ada dua cara eksperimennya. Satu, dia bertindak balas terus dengan haba. Satu lagi, dia bertindak balas dengan asid. Kalau dia bertindak balas dengan haba, cikgu kata dalam haba mesti ada oksigen. Okey? Jadi kamu tulis persamaan dia. Ingat, haba je oksigen. Kalau masuk kelas kimia pun nanti dia akan ajak macam tu. Okey, kalsium karbonat tambah apa? Tambah oksigen lah. Bila dipanaskan dengan haba, ni haba kan? Okey. Tambah bertindak balas. Tambah ni maksudnya bertindak balas. Oksigen. Okey, saya buat color lain sekejap. Yang tak faham lah bawah ni. Okey. Dia akan menghasilkan kalsium pun bertindak balas dengan oksigen. Dia akan jadi kalsium oksida. Kan panas, duduk panas. Karbonat pun dia bertindak balas juga dengan oksigen. Tambah dia akan jadi karbon dioksida. Okey, sebab tu hasil dia nanti akan mengeruhkan air kapur sebab dia ada karbon dioksida.